Baik, pendek daripada hal tersebut, ada sebahagian daripada ulama-ulama bila melihat kepada karakter seperti ini, mereka menganggap berpaling dan lari daripada peringatan Allah ini dengan satu terma atau satu kenyataan, iaitu menolak kebenaran. Sebab apa menolak kebenaran? Sebab yang dibawa oleh Nabi betulkah benda salah? Benda betul, benda hak, benda yang diyakini. Tetapi bila menolak hal tersebut, maksudnya individu atau golongan ini kita boleh namakan sebagai menolak kebenaran. Jadi Al-Imam Ibnu Athir, salah seorang ulama besar pada zaman dia, mengungkapkan bahawa terma menolak kebenaran adalah menyatakan kebatilan terhadap apa-apa yang telah dinyatakan hak, dinyatakan benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sisi Allah benda ni benda benar, di sisi Allah benda ni benda betul. Tapi mari dia menyatakan kebatilan atas hal tersebut. Dia kata hak benar daripada Allah ni benda yang tak betul. Dia kata benda ni benda yang mengarut. Dia kata benda ni benda yang tak tu, tak ni, tak tu, tak ni. Macam-macam alasan yang diberikan. Pendek kata dia menolak kebenaran yang telah dikonfirmkan oleh Allah, apatah lagi dikonfirmkan oleh utusannya Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada sebahagian ulama mengatakan menolak kebenaran bermaksud kebenaran itu sendiri. Kerana sifat kebenaran itu sendiri untuk ditolak atau diterima. Benda betul, benda benar ni sifat dia. Orang nak terima ke orang nak tolak? Orang nak terima. Tapi bila kita menolak hal tersebut, yakni menolak kebenaran, bermaksud sama seperti kita menzalimi kebenaran tersebut. Kita buat zalim pada dia. Dengan kata lain, kita tolak kebenaran yang datang pada kita. Dan ada sebahagian ulama lain yang mengatakan menolak kebenaran itu ialah jangan kamu berlaku besar di hadapan kebenaran. Berlaku besar bukan bermakna itu macam gajah, bukan. Berlaku besar bermaksud kita sombong. Kita ni action depan kebenaran. Bila orang datangkan kebenaran pada kita, kita berlagak seolah-olah kita lagi bagus daripada kebenaran yang dibawa. Kita lagi alim daripada kebenaran yang dibawa. Kita lagi mengetahui daripada kebenaran yang dibawa. Dengan alasan yang sebenarnya semata-mata kita nak menolak kebenaran tersebut. Dan ada orang ni dia dua-dua. Dia bukan setakat menolak kebenaran tu sendiri, tetapi orang yang bawa kebenaran tu dia tolak. Dengan alasan macam, kalau kita tengok kadang-kadang kita bayangkan, mungkin dia menganggap orang yang bawa kebenaran pada dia tu ilmu lagi kurang pada dia, lekeh pada dia. Jadi dia menganggap, oh hang nak apa? Nak perbetulkan aku, hang nak tunjuk jalan kebenaran pada aku, hang nak bagi petunjuk, hang nak bagi hidayah pada aku. Sedangkan aku ni lagi tinggi daripada hang. Jadi kadang-kadang kebenaran tu sendiri dia tak tolak, tapi dia menolak tu atas dasar orang tu sendiri. Hak bagi tahu tu dia berasa lagi rendah, lagi remeh, lagi teruk daripada dia. Hak lagi teruknya dua-dualah. Kebenaran pun tolak, orang bawa kebenaran pun dia tolak dengan alasan-alasan tertentu. Atas hal tersebut, ini cantiknya bila ulama-ulama debatkan dan membahaskan satu-satu benda. Jadi mereka mendetailkan hal tersebut sehingga mereka berbincang apakah sebenarnya yang memungkinkan seseorang, individu atau mana-mana grup, mana-mana aliran atau mana-mana kumpulan yang boleh jadi sifat atau perangai macam ni. Biasanya manusia ni nak jadi tolak kebenaran ni sebab apa? PL dia mari daripada mana, sifat dia mari daripada mana, sumber dia mari daripada mana. Contoh yang pertama, oleh sebahagian ulama
Tetapi penyenaraian ini tidak absolut. Sebab bila kita tengok perbahasan ulama, kadang-kadang ulama ni dia sebut antara sebab dia ada 5. Dia tak absolut, dia tak muktamad. Kadang-kadang mari ulama ni dia sebut 6, mari ulama ni dia sebut 7. Tapi kita sebut di antaranya. Yang pertama orang jadi tolak kebenaran ni ialah kerana adanya perasaan hasad dengki. Hasad lagi, dengki lagi. Padahal hasad tu bahasa apa? Bahasa Arab. Dengki tu bahasa Melayu kan? Hasad dengki. Contoh hasad dengki. Ini pernah disebutkan oleh Ibnu Hisham. Siapa yang selalu belajar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Hisham ni dia ada karya dengan nama Sirah Ibnu Hisham. Dalam salah satu bab, beliau berbicara mengenai salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri yang dirujuk dan dimaksudkan itu ialah yang bernama Safiyah. Safiyah binti Huyai. Safiyah ini adalah satu-satunya isteri Rasulullah yang berbangsa Yahudi. Safiyah ni bapak dia tu orang yang kuat lawan Nabi. Bila sebut Safiyah binti Huyai, dia adalah pemuka kepada salah satu kaum terbesar di Madinah dulu. Di Madinah kan ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qai. Huyai bin Akhtab adalah salah satu pemuka daripada ketiga Bani tersebut. Dia orang yang paling kuat lawan Nabi Muhammad sewaktu keberadaan Nabi di Madinah. Adalah cerita yang panjang bagaimana Rasulullah boleh mengahwini anak perempuan dia yang nama Safiyah ni. Jadi daripada Safiyah ni datang satu riwayat yang Safiyah ni cerita. Dia kata dahulu Safiyah isteri Rasulullah ni sebut, aku adalah anak perempuan kepada bapa aku, yakni bapa aku sifat dia begitu cinta, kasih dan sayang kepada aku yang amat sangat. Jadi kita boleh faham di sini Safiyah nak bagi tahu bapa dia ni terlalu cinta, kasih dan sayang pada dia. Tak setakat bapak dia, bapak saudara aku iaitu Abu Yasir. Abu Yasir ni adik-beradik bapak dia, Huyai itu, juga kasih cinta dan sayang kepada aku. Pak pun sayang, pak saudara pun sayang. Nak apa lagi kalau kita? Jadi dia nak menunjukkan kasih sayang ini bila kedua-duanya bertemu. Kalau bapa aku dengan pak saudara aku bertemu dan memungkinkan mereka bawa anak masing-masing, pasti aku ni bapa aku tak tinggal. Kalau nak pi mana-mana, walaupun hak lain tu tinggal, aku ni tak tinggal. Rapat sungguh, sayang sungguh.